الله من الشيطان الرجيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. Maksudnya, dan sesiapa yang melakukan perbuatan keji zina di antara perempuan-perempuan kamu, maka carilah 4 orang lelaki di antara kamu yang menjadi saksi terhadap perbuatan mereka. Kemudian kalau keterangan saksi-saksi itu mengesahkan perbuatan tersebut, maka kurunglah mereka, yakni perempuan yang berzina itu, di dalam rumah hingga mereka sampai ajal matinya, atau hingga Allah mengadakan untuk mereka jalan keluar dari hukuman itu. Dan mana-mana 2 orang di antara kamu yang melakukan perbuatan yang keji itu, setelah sabit kesalahan mereka, maka hendaklah kamu menyakiti keduanya. Kemudian jika mereka bertaubat dan memperbaiki keadaan diri mereka yang buruk itu, maka biarkanlah mereka, kerana sesungguhnya Allah adalah sentiasa menerima taubat, lagi amat luas rahmatnya. Sesungguhnya penerimaan taubat itu disanggup oleh Allah hanya bagi orang-orang yang melakukan kejahatan disebabkan sifat kejahilan, kemudian mereka segera bertaubat. Maka dengan adanya 2 sebab itu, mereka diterima Allah taubatnya. Dan ingatlah Allah sentiasa mengetahui lagi amat bijaksana. Dan tidak ada gunanya taubat itu kepada orang-orang yang selalu melakukan kejahatan, hingga apabila salah seorang daripada mereka hampir mati, berkatalah ia, sesungguhnya aku bertaubat sekarang ini, sedang taubatnya itu sudah terlambat.
Dan demikian juga halnya orang-orang yang mati sedang mereka tetap kafir. Orang-orang yang demikian kami telah sediakan bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan-perempuan dan jalan paksaan. Dan janganlah kamu menyakiti mereka dengan menahan dan menyusahkan mereka, kerana kamu hendak mengambil balik sebahagian dari apa yang kamu telah berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaullah kamu dengan mereka, yakni isteri-isteri kamu itu, dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu merasai benci kepada mereka disebabkan tingkah lakunya, janganlah pula kamu terburu-buru menceraikannya. Kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu, sedang Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebajikan yang banyak untuk kamu. Dan jika kamu hendak mengambil isteri baru, menggantikan isteri lama yang kamu ceraikan, sedang kamu telah pun memberikan kepada seseorang di antaranya, yang isteri yang diceraikan itu, harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil sedikit pun daripada harta itu. Patutkah kamu mengambilnya dengan cara yang tidak benar dan yang menyebabkan dosa yang nyata? Dan bagaimana kamu tergamak mengambilnya kembali pemberian itu, padahal kasih mesra kamu telah terjalin di antara satu dengan yang lain. Dan mereka pula, yakni isteri-isteri kamu itu, telah pun mengambil perjanjian yang kuat daripada kamu. Ayat yang pertama daripada ayat yang kita baca pada malam ini berkait dengan hukuman kepada mereka yang melakukan kesalahan zina di awal Islam, sebelum daripada Allah menurunkan hukum hudud. Zina adalah dosa besar kerana melakukan sesuatu yang mencabul perkara-perkara yang penting dalam kehidupan manusia. Allah Ta'ala jadikan rukun hidup manusia perlu daripada 5 perkara. Yang pertama agama, yang kedua nyawa, yang ketiga akal, yang keempat keturunan, dan yang kelima harta benda. 5 perkara ini adalah daruriyat, perkara yang perlu dalam kehidupan manusia. Barang siapa yang melakukan kesalahan yang merosakkan 5 perkara ini, bermakna dia telah melakukan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi menjaga 5 perkara ini dalam kehidupan manusia, maka Allah Ta'ala menurunkan undang-undang jinayah. Islam membagikan undang-undang jinayah itu kepada 3 bagi. Yang pertama hukum qisas, yang kedua hukum hudud, yang ketiga hukum ta'zir. Ini undang-undang jinayah Islam. Hukum qisas ialah hukum yang berkait dengan hak manusia. Hukum hudud ialah hukum yang berkait dengan hak Allah Ta'ala. Hukum ta'zir ialah hukum yang tidak berkait dengan kedua-dua perkara itu. Hukum qisas, Allah Ta'ala tetapkan nas di dalam Al-Quran Karim. Begitu juga hukum hudud, ditetapkan nasnya dalam Quran. Adapun hukum ta'zir, Allah memberi izin kepada pemerintah, kepada hakim dan kepada ulama untuk berijtihad dan mengadakan hukum yang menasabah. Dalam hukum qisas, oleh kerana dia berkait dengan hak manusia, iaitulah perkara yang berkait dengan tubuh badan manusia yang diberi oleh Allah kepada manusia, iaitulah hukuman yang berkait dengan kesalahan jinayah mencederakan, sama ada membunuh ataupun mencederakan anggota.
Maka Allah Ta'ala menetapkan hukum qisas dengan nas Al-Quran dan dengan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa wajibnya hukum qisas ini Allah Ta'ala menyebut dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu hukuman qisas dalam perkara pembunuhan dan kecederaan. Sama dengan firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumus siyam. Dengan perkataan yang menunjukkan wajib. Adapun wajibnya hukum puasa itu fardu ain. Wajibnya hukum qisas diwajibkan secara kifayah kepada kerajaan yang melaksanakan syariat, dan wajib bagi orang Islam mendirikan kerajaan yang melaksanakan syariat itu. Begitu juga dengan hukum hudud dan hukum ta'zir. Hukum qisas oleh kerana dia berkait dengan hak manusia, maka Allah Ta'ala memberi izin kepada manusia untuk memaafkan. Iaitulah kepada mangsa kezaliman, orang yang dicederakan, dan mangsa pembunuhan. Oleh kerana orang yang dibunuh sudah mati, maka dia beri hak kepada walinya. Wali dia, ayah dia, anak dia, wali yang terdekat. Wali darah diberi hak untuk mengampun setelah sabit kesalahan membunuh. Kalau kesalahan mencedera, mata dengan mata, tangan dengan tangan, telinga dengan telinga, hidung dengan hidung, ataupun dengan diat kalau mencedera dan melukakan dengan diat. Ini diberi hak kepada mangsa kezaliman untuk memaafkan. Memaafkan orang yang melakukan kesalahan itu. Setelah disabitkan oleh hakim, maka kerajaan memberi hak kepada mangsa kezaliman untuk memaafkan orang salah, ditukar dengan diat, iaitulah denda yang disebut dalam kitab, dalam Quran dan hadis, ataupun dimaafkan denda itu, diberi keizinan. Ini hak kepada manusia yang menjadi mangsa kezaliman. Apa yang berlaku hari ini di tubuh lembaga pengampun, di peringkat pusat agung, ahli dia Perdana Menteri, peguam negara, berapa orang yang dilantik lagi, peringkat negeri, raja negeri, menteri besar, seusaha kerajaan, peguam negara atau wakilnya. Ini bukan hukum Allah Ta'ala. Ini hukum rekaan manusia yang bercanggah dengan hukum Allah Ta'ala, yang tidak boleh menyelesaikan masalah. Kita sudah baca hukum qisas ini dalam suratul Baqarah, dan Allah Ta'ala menyebut walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan bagi kamu dalam hukum qisas itu membawa kehidupan, wahai ulil albab. Ulil albab di antara syaratnya ialah mereka yang menjalankan hukum qisas. Kalau sekiranya tak jalan hukum qisas, tak sah ulul albab lah, jadi ulul naik bab je, tak jadi apa. Mesti laksanakan hukum qisas. Ini syarat disebut dalam suratul Baqarah, dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengannya. Mesti melaksanakan hukum qisas. Ayat yang kita baca pada malam ini berkaitan dengan zina. Pada peringkat awalnya Allah Ta'ala berfirman, wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'alallahu lahunna sabila walladani ya'tiyaniha minkum fa'aduhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Ini di awal Islam. Orang yang melakukan kesalahan zina hendaklah disabitkan dengan 4 orang saksi.
4 orang saksi yang melihat zina itu berlaku. Bukan bercumbu-cumbuan saja, zina itu berlaku. Kemaluan itu berzina. Zakar lelaki masuk pada farad perempuan dengan nyata dan terang. Bukan dilihat dalam selimut, tak aci. Mesti dilihat dengan terang dan nyata oleh 4 orang. Setelah sabit 4 orang saksi, maka hendaklah ditahan di dalam rumah. Ini di zaman tidak ada penjara, tak ada jail. Zaman awal Islam, jail tak ada. Maka dikurung dalam rumah, tak dibenarkan keluar. Ditahan sehingga mati. Sehinggalah Allah membawa hukum yang lain kepada kamu. Yang kedua, disakiti mereka kerana melakukan kesalahan zina itu. Ini hukum yang kedua. Setelah keduanya bertaubat dan menjadi baik, maka biarkan mereka berdua, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang kepada hamba-Nya. Ayat ini dinasahkan hukumannya dengan kedatangan surah Nur. Surah Nur yang diturunkan oleh Allah, kemudian daripadanya yang bermula dengan suratul anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat. Surah yang kami telah turunkan dan kami telah fardukan, kami telah wajibkan dan kami nyatakan di dalamnya ayat-ayat yang nyata. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina hendaklah disebat keduanya dengan 100 kali sebat. 100 kali sebat, sebab yang disaksikan oleh orang ramai. Bila turun hukum ini, maka ayat yang kita baca ini dinasahkan. Dan diikuti dengan ayat rejam. Ayat rejam. Ayat rejam, walaupun tak ada dalam Quran, dinasahkan bacaannya, ianya diamalkan oleh Nabi SAW. Dan diamalkan oleh Khulafa' Rasyidin. Diamalkan oleh kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian daripadanya. Dan hadis menjelaskan yang disebab sebanyak 100 kali itu diasingkan selama setahun daripada masyarakat. Ditambah dengan hadis ini terpulang kepada pemerintah mengendalikannya. Maka dihuraikan kepada yang belum kahwin hukumannya 100 kali sebat. Kepada yang sudah kahwin hukumannya rejam sehingga mati. Untuk mensabitkan hukuman ini, mestilah dengan 4 orang saksi. 4 saksi masih dipakai. 4 orang saksi. 4 orang saksi yang melihat perzinaan itu berlaku. Kalau 3 saja, maka yang dituduh dikenakan hukuman qazaf. Qazaf juga hukum hudud. Hukum hudud yang tidak ada khilaf di kalangan ulama ialah kesalahan berzina, kesalahan menuduh orang berzina, qazaf, kesalahan mencuri, kesalahan merampok, kesalahan meminum arak, dan kesalahan murtad. 6 perkara tidak ada khilaf di kalangan ulama. Ini adalah jinayah hudud. Tak ada khilaf kalangan ulama. Adapun yang lain lagi yang disebut dalam kitab fiqh, itu khilaf ulama. 6 perkara ini tidak ada khilaf. Dia adalah hukum hudud. Di mana hukum hudud yang berkait dengan zina, berkait dengan qazaf. Orang yang menuduh hendaklah mengadakan 4 orang saksi. Saksi yang adil, yang lelaki. Lelaki, perempuan tidak boleh. Perempuan kalau kena hubuk, dia takut. Itu hikmatnya. Itu hikmatnya. Perempuan tidak mensabar dengan dia nak tengok orang berzina. Kerana ada rasa malu pada orang perempuan. Beza dengan orang lelaki. Itu hikmatnya.
Mesti saksi itu orang Islam, lelaki dan yang adil. Yang adil ialah mereka yang tidak mengerjakan dosa besar. Yang tak meninggalkan sembahyang, yang tak makan riba, yang tak mengumpat. Ini syarat nak jadi saksi. Yang tidak berterusan mengerjakan dosa kecil. Dosa kecil tidak berterusan. Ada kita tengok perangai, dia suka tengok orang perempuan yang membuka aurat, tak boleh jadi saksi. Dia juga mestilah orang yang tidak melakukan perkara yang merosakkan maruah. Tengok pasar buka baju ni tak boleh jadi saksi. Ini syarat saksi, bukan senang. Syarat saksi ini. Kemudian nyata dia tidak bermusuh dengan orang yang dituduh. Syarat saksi. Kerana tudra'ul hudud bisyubhat. Ini ucapan Nabi SAW. Hukuman hudud hendaklah dibatalkan dengan adanya syubhat, adanya kekeliruan. 4 orang saksi yang nyata melihat perzinaan itu berzina. Kalau menuduh, tidak ada 4 orang saksi. 3 saja. Maka yang menuduh dikenakan hukuman hudud disebat sebanyak 80 kali sebat. Dan dianggap fasik. Ini bukan mudah. Bukan mudah nak melakukan demikian. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu, para ulama meriwayatkan Sayyidina Umar keluar sembahyang subuh, melihat sepasang yang melakukan maksiat. Lalu Sayyidina Umar bertanya sahabat-sahabat yang besar yang ada dalam masjid, bagaimana jika sekiranya saya sebagai seorang khalifah yang berkuasa, saya melihat sepasang lelaki dan perempuan melakukan perkara yang tidak senonoh, adakah saya boleh mengambil tindakan? Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wahai Amiral Mukminin, sekiranya Amiral Mukminin menuduh dan tidak boleh mengadakan 4 orang saksi, nescaya Amiral Mukminin disebat sebanyak 80 kali sebat. Kata Sayyidina Umar, aku tak tengok apa, kata Sayyidina Umar. Terus dia tarik balik kerana dia tidak dapat mengadakan 4 orang saksi. Ini bukan mudah nak jatuh hukuman dalam Islam. Kalau tak ada 4 orang saksi, orang yang melakukan kesalahan itu ikrar. Dia mengaku bahawa dia melakukan kesalahan zina. Ikrar dalam keadaan tidak dipaksa. Dalam keadaan rela hati dia. Dia menyerah diri. Menyerah diri bahawa dia telah melakukan kesalahan zina. Dan pemerintah hendaklah siasat. Adakah dia ni gila? Adakah dia mabuk? Adakah dia dipaksa? Setelah dia datang mengaku. Dalam masa yang sama, pemerintah terlebih dahulu menasihat supaya dia bertaubat. Bertaubat beberapa kali. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW yang kita baca dalam kisahnya dulu. Bila Ma'id bin Malik radhiyallahu anhu datang menghadap Nabi SAW ketika belum sembahyang asar, ya Rasulullah, tahhirni minaz zina. Wahai Rasulullah, bersihkan saya daripada zina. Kata Ma'id bin Malik. Rasulullah kata, alaka junun? Adakah awak gila? Rasulullah kata, awak gila? Tak terus dia, awak gila? Sahabat kata, tidak ya Rasulullah. Beliau kata, ya Rasulullah, tahhirni minaz zina. Bersihkan saya daripada kesalahan zina. Rasulullah kata, adakah dia mabuk? Lalu seorang sahabat cium mulut dia, pegang, bau arak ke tak? Tidak ya Rasulullah, dia tidak mabuk. Kemudian sembahyang asar, bang asar, sembahyang sunat, kamat, lepas tu sembahyang asar. Sudah sembahyang asar dia datang, ya Rasulullah, tahhirni minaz zina. Bersihkan saya daripada zina. Rasulullah kata, tidakkah awak telah bersembahyang bersama dengan kami?
Mudah-mudahan sembahyangmu itu Allah mengampunkan dosamu. Rasulullah kata. Lepas tu dia mari, ya Rasulullah, tahhirni minaz zina. Datang kali yang keempat, bersihkan saya daripada zina. Rasulullah kata, tangkap, bang, ambil dia. Baru dia ambil, kemudian dia bawa dia ke tempat dijatuhkan hukuman hudud. Kemudian diletakkan dia di satu tempat, kemudian direjam kerana dia sudah berkahwin. Direjam. Setelah direjam, diriwayatkan dia fikir bangun nak lari, dia berkejar, rejam sampai mati. Dia beritahu bahawa dia bangun nak lari, orang kejar. Rasul kata, mengapa kamu kejar dia? Jangan kejar dia. Boleh jadi dia nak tarik balik pengakuan dia. Jangan kejar. Ini dia hukum Islam. Yang pentingnya ialah seseorang itu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bila dikenakan hukum hudud, maka Allah Ta'ala mengampunkan dosa dia. Tak kena dosa dari akhirat kelak. Ini peristiwa yang pertama. Yang kedua, seorang perempuan, Al-Ghamidiyah. Al-Ghamidiyah, daripada kabilah Al-Ghamidiyah. Satu riwayat ke kabilah lain, mungkin dalam dua peristiwa yang lain. Ya Rasulullah, saya telah mengandung, saya telah berzina, hukumkan saya. Rasulullah tak tahu. Buat tak tahu. Lalu dia kata, wahai ada nak lakukan kepada saya sebagaimana dilakukan kepada Ma'iz bin Malik. Rasulullah kata, balik. Balik sehingga engkau melahirkan anak. Balik. Setelah dia balik berapa bulan, dia datang bawa anak. Anak yang sudah dilahirkan masih dalam bedong, orang itu kata. Rasulullah kata, balik sehingga anakmu boleh makan sendiri. Makan sendiri setelah umur dia lepas susu 2 tahun. Tak perlu menyusu lagi. Bukan boleh pergi cari dia, tidak. Dia datang sendiri. Ya Rasulullah, anak saya dah boleh makan. Rasulullah kata, ada orang jaga anak dia. Setelah ada orang sanggup jaga anak dia, maka perempuan itu dibawa dan dikenakan hukuman hudud. Hukuman hudud. Dan ada orang memaki dia. Tak silapnya Khalid bin Walid. Rasulullah kata, jangan maki dia. Sesungguhnya dia telah bertaubat. Sekiranya taubatnya ditimbangkan dengan 70 ahli Madinah, naskah lebih berat taubatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Kemudian Rasulullah bangun menyampaikan khutbah dalam masjid. Jika sekiranya ada di kalangan kamu yang melakukan kesalahan ini, orang tak tahu, Allah menyembunyikannya, maka bertaubatlah dia kepada Allah Ta'ala. Bertaubat dia kepada Allah Ta'ala. Kalau dia datang kepada aku jatuhkan hukuman. Dia bertaubat dia dengan Allah Ta'ala. Di sini menunjukkan bahawa dia menyembunyikan dosanya dan bertaubat. Ini lebih afdal. Lebih afdal daripada dia mendedahkan rahsianya. Tetapi oleh kerana jiwa dia tak tahan, dia menyerah diri. Ini berlaku di zaman Nabi SAW. Mengapa hukuman kepada penzina begitu keras? Kerana hukuman ini merosakkan keturunan manusia. Manusia bukan binatang, ada keturunan dia. Dia ni anak siapa ini maruah dan harga diri dia. Ini satu. Manusia bukan binatang, manusia ada harga diri. Walaupun dia ada nafsu, nafsu dia bukan macam binatang. Mestilah melalui dengan cara akal, cara yang dihormati. Yang ketiganya, berzina boleh merosakkan keluarga. Tak tahu anak siapa. Tak ada tanggungjawab, ibu bapa jaga dia. Habis. Dan seterusnya membawa penyakit yang berbahaya. Penyakit yang sangat berbahaya. Yang diketahui ini dengan sifilis, dengan AIDS, macam-macam penyakit. Dunia moden dapat kesan hari ini. Ini hikmah Allah Ta'ala mengharamkan zina. Dan mengapa disebat sehingga 100 kali, direjam dengan batu,
supaya mati. Kerana dia menyalahgunakan nikmat tubuh badan yang diberi kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila seorang itu berzina, maka seluruh jasadnya merasa nikmat memuaskan hawa nafsunya. Oleh kerana dia memuaskan hawa nafsu dia secara haram, maka dibersihkan dengan hukuman yang dipukul seluruh tubuh badan dia. Ini tujuan untuk membersihkan dirinya daripada dosa dengan hukum Allah. Sebab pula bukan macam sebab sebagaimana yang ada dalam penjara hari ini. Sebab di tengah khalayak ramai. Sebab itu pula dengan cara yang bersopan, memakai pakaian yang menutup aurat, dengan alat yang sederhana, dengan pukul yang tidak memecahkan kulit dia. Tujuannya untuk memalukan dia tengah khalayak ramai, orang tengok dia berlaku. Dan supaya hukuman ini memberi kesan kepada orang lain. Orang lain tak malu melakukan kesalahan itu. Dan di sana ada hikmat dan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Menjadi hukum yang hebat dan hukum yang menggerunkan. Nak menjalankan hukuman ini, bukan saja hukum hudud yang berkait dengan zina, termasuklah qazaf, termasuklah mencuri, termasuklah dan lain lagi. Mestilah kena ada kerajaan yang berkuasa, kerajaan yang berdaulat. Kalau kerajaan itu tak berdaulat, maka dia buat sekadar kemampuan dia. Apa makna berdaulat? Dia ada kuasa penuh. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bila tak dibenarkan di Mekah, Nabi tak jalan ke hudud lagi di Mekah. Bila berhijrah ke Madinah, ada kuasa pemerintahan. Boleh menyerang musuh yang datang menyerang. Baru Nabi laksanakan hukum ini. Macam kita mereka Terengganu Kelantan. Kita buat sebahagian daripadanya. Luluskan hukum itu dulu. Setelah lulus, boleh kata tak bekerjasama. Boleh yang buat kerajaan pusat kata tak bekerjasama. Tak mau kerjasama. Ini berlaku. Dan kerajaan pusat memberi amaran. Kalau laksana dia akan mengambil tindakan. Maka kita telah melaksanakan sebahagian daripadanya. Ada orang tanya pasal apa tak ikat tangan lalu orang curi. Mengapa tak ni? Ada cara dia, kita mesti faham. Orang nak pergi ke Mekah, dia kena menyediakan duit. Setelah menyediakan duit, dia nak pergi, niat dia ada. Perang di tengah jalan. Maka ditangguh dulu. Tangguh dulu. Duit simpan dulu. Tangguh. Bila aman, maka dia pergi haji. Yang tak bolehnya daripada awal lagi hukum hudud ni tak boleh. Hukum hudud ni zalim. Ini kafir daripada awal lagi. Ini dia. Dia kena faham. Kalau niat kita ada, perjuangan kita ada, azam kita ada, kesungguhan kita ada, tapi telah dihalang, maka lepas tanggungjawab kita dengan Allah Ta'ala. Ini kena faham. Kita kena faham. Ada orang tu, mengapa Kelantan tak laksana lagi, mengapa cabar pula. Ini kerana tak erti, tak faham. Bagaimana kaedah melaksanakan hukum syarak. Yang penting perjuangan kita itu ada. Usaha kita itu ada. Tapi orang sekat tengah jalan. Kalau kita mampu lawan sekarang, lawan. Kalau lawan, hikmah dia tak cukup lagi, maka tangguh dulu. Lawan dengan qadar yang kekuatan yang ada pada kita. Bahkan mengikut hukum syariat, tengah perang tak dilaksanakan hudud. Tengah-tengah berperang, tak boleh laksanakan hudud. Kalau dilaksanakan hudud, menyebabkan orang yang dituduh lari di pihak musuh. Ini tak boleh. Tak boleh. Ini dia. Ini ada dalam siasat syariah yang kita kena faham. Jangan mata kain. Tali ada sedekah nak bahas bab hukum ini. Kata ke kita macam-macam. Kena baca habis-habis dulu hukum ini. Dan cara mana. Dan tanggungjawab kita apa dia. Yang penting kita beriman dengan hukum ini. Kita beriman dengan hukum ini. Kita yakin hukumnya hukum adil. Hukum yang baik. Hukum Allah Ta'ala. Ini yang pertama dulu. Kita faham. Yang kedua kita berusaha. Kita berjuang. Nabi 10 tahun, 13 tahun di Mekah berjuang. Nabi Nuh sampai hampir 950 tahun, dekat 1000 tahun berjuang. Tak ada kuasa melaksanakan pemerintahan. Ini lepas tanggungjawab. Tapi keazaman kita nak melaksanakan hukum Allah itu ada. Ini kena faham.
Di mana hukum Allah inilah hukum yang dapat menyelesaikan masalah. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat itu disanggup oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berjanji nak terima taubat. Allah Ta'ala berjanji, Allah Ta'ala mewajibkan atas diri dia sendiri. Walaupun Allah Ta'ala maha berkuasa, Allah Ta'ala tak mungkin janji. Wajib bagi Allah Ta'ala menunaikan janji. Sifat Allah Ta'ala wajib. Walaupun hukum akalnya halus bagi Allah Ta'ala. Tapi antara sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala ialah menunaikan janji. Bila Allah Ta'ala berjanji nak menerima taubat, Allah Ta'ala menerima taubat. Hambanya yang jahil kemudian bertaubat dalam waktu yang terdekat. Para sahabat menafsirkan ayat ini, orang yang beriman yang melakukan kesalahan kerana dia tak tahu ini dosa, dia adalah jahil. Orang yang beriman dia tahu ini dosa, tiba-tiba dia buat dosa juga, terlanjur, ini jahil juga, termasuk dalam jahil. Ini tafsir para sahabat radhiyallahu anhum. Dia bertaubat dalam masa yang hampir. Barang siapa yang bertaubat setahun sebelum dia mati, itu masa yang hampir. Barang siapa yang bertaubat sebelum dia mati, sebulan sebelum dia mati, itu masa yang hampir. Barang siapa yang bertaubat seminggu sebelum dia mati, itu masa yang hampir. Barang siapa yang bertaubat sehari sebelum dia mati, itu masa yang hampir. Barang siapa yang bertaubat sejam sebelum dia mati, itu masa yang hampir. Inilah masa Allah Ta'ala menerima taubat. Belum dia mati, dia bertaubat. Fa'ulaika yatubullahu alaihim. Mereka itulah orang-orang yang Allah terima taubat mereka. Wa kana Allahu aliman hakiman. Dan adalah Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Taubat yang nasuha. Imam Nawawi menyebut dalam Riyadhus Salihin, syaratnya dia menyesal di atas perbuatan yang telah dia buat. Yang kedua, berazam tak membuat. Yang ketiga, menyesal di atas perbuatan. Yang keempat, dia berlafaz di hadapan Allah, dia bertaubat di atas dosa dia. Barang siapa yang menunaikan syarat ini, dalam tempoh taubat yang lebih peluang oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala terima taubat dia. Bila pintu taubat ditutup? وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Dan tidak ada gunanya taubat kepada orang yang selalu melakukan kejahatan, hingga apabila salah seorang daripada mereka hampir mati, berkatalah ia, sesungguhnya aku bertaubat sekarang ini. Maknanya bila nyawa sampai ke halqah. Bila nampak malaikat nak ambil nyawa dia, nampak dah malaikat. Orang lain dah nampak, dia nampak. Ataupun nyawa dia sampai ke halqah macam Fir'aun. Nyawa sampai ke halqah, nyata dah dia ni mati. Orang rakyat tu sungguh dah nampak dah alam barzah sikit sebanyak. Masa tu dia bertaubat, taubat dia tak diterima oleh Allah Ta'ala. Disebut dalam hadis, malam yugharghir, selagi nyawa sebelum sampai ghargharah. Ghargharah yang sampai ke halqah. Bila mata dah kelabu nafsu alam lain dah, masa tu barulah menyesal, barulah dia bertaubat. Maka pintu taubat ditutup. Tak disebut dalam ayat ni, akan sebutlah ayat yang lain. Bila matahari naik dari arah barat, matahari mesti dah naik, itu naik daripada barat, belah lain naik matahari. Masa tu baru dia bertaubat. Maka taubat tak diterima oleh Allah Ta'ala. Bila tengok matahari naik belah barat, macam mana jadi musim pulah dunianya, saudara. Masa tu barulah nak sesat, taubat tak diterima lagi. Begitulah orang yang nyawa sampai ke halqum. Maknanya 5 minit belum nyawa sampai ke halqum, dia dah bertaubat. InsyaAllah Allah Ta'ala terima taubat dia.
selagi dia beriman. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar, dan tidak diterima taubat juga kepada mereka yang mati dalam keadaan kafir. Maknanya orang kafir tak diterima taubat. Kalau dia orang beriman, selagi menyamu belum sampai halqam, Tuhan terima taubat dia. Sehingga disebut dalam hadis yang selalu kita dengar, hadis ni acak kali dah. Pembunuh yang membunuh 99 orang menghadap dengan Tok Lebah. Dia tanya Tok Lebah Abid, saya ni bunuh 99 orang, adakah Allah mengampunkan dosa saya? Kata Tok Lebah, mu jahat dah lalu, Tuhan dah apa? Lepuk je kata Tok Lebah tu, jadi cukup sekatuk. Lalu kita tanya orang alim, jumpa orang alim. Ini orang alim, orang yang ada ilmu. Adakah Tuhan ampun dosa dia? Orang alim tu kata, Tuhan ampun. Ini orang alim, ini tanya Tok Lebah. Kita tengok kawan Tok Lebah, kita tanya hukum. Tok Lebah tu pula agak dia jawab tak erti. Kena katok pada muka. Ini dalam hadis menyebut demikian. Allah Ta'ala mengampunkan dosamu. Bunuh 100 orang. Iman dia ada. Dia menyesal di atas perbuatan dia. Taubatnya diterima oleh Allah Ta'ala. Disebut dalam hadis, seorang pelacur Bani Israel yang membuang reba yang mengganggu orang di tengah jalan, dengan berkat amalan baik, Allah Ta'ala menerima taubatnya. Seorang pelacur, nak kata dia berzina berapa ratus kali, dia bertaubat. Iman dia ada. Orang yang beriman, selagi iman dia ada, dia bertaubat. Selagi nyawa belum sampai ke halqam, Allah Ta'ala terima taubat. Terima taubat. Syaratnya nyawa belum sampai ke halqam. Oleh kerana itulah, belum tidur, kena taubat dulu, istighfar, muhasabah diri. Kerana kita tak tahu, takut tidur-tidur terlajak selalu. Duk kan tidur, dia boleh terlajak terus selalu. Maka belum tidur bertaubat dulu, supaya kita ambil peluang bertaubat. Pintu taubat yang dibuka oleh Allah Ta'ala. Adapun orang kafir, tak ada peluang bagi mereka bertaubat. Ulaika a'tanna lahum azaban aliman. Kepada mereka semua, mereka yang nyawa sampai ke halqam baru nak bertaubat, begitu juga mereka yang mati dalam keadaan kafir, kami sediakan untuk mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Oleh kerana itu, kita kena ambil peluang pintu taubat yang dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.